Okey, tak apa kalau macam tu kita mulakan kelas lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bukan Muslim. Okey. Pada hari ini kita sambung. Waalaikumsalam. Okey. Pada kelas kali ini kita sambung kita punya sesi pembelajaran kita berkenaan dengan tajuk 8 iaitu lukisan isometrik. Okey. Sebelum tu kita refresh dulu. Okay. Sebelum tu kita mulakan sesi kelas kita dengan umum kitab, dan pada yang bukan Muslim boleh bertafakur lah. Okay. Al-Fatihah. Okay, kita refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum tu kita sebelum tu kita refresh balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, apa yang kita dah belajar pada minggu lepas adalah berkaitan dengan konsep dan ciri lukisan asimetrik. Lepas tu kaedah melukis lukisan asimetrik. Lepas tu apa yang kita faham dekat konsep ni, konsep dan ciri ni. Okay. Ini adalah apa yang dimaksud dengan lukisan isometrik lah. Adalah lukisan sebenar sesuatu bongkah secara lukisan 3D. Okay. Lepas tu kita tengok dekat ni. Ini adalah cara untuk kita tengok dan kita nak tentukan lukisan asimetrik ni berdasarkan lukisan ortografi. Jadi daripada sini kita dapat tengok lah, bila kita tengok dekat sini lukisan ortografik ni, dia mesti ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Daripada ketiga-tiga pandangan ni, kita convertkan dia untuk jadikan dia sebuah lukisan isometrik yang mempunyai gambar 3D. Macam ni lah kita tengok gambar 3D. Ada atas, ada hadapan, ada sisi. Okey, lepas tu ini adalah konsep dia. Okay. Konsep sesebuah isometrik ni kita dah tahulah, macam dia kena ada segi ketinggian, kedalaman dia dan juga kelebaran untuk kita dapatkan hasil 3D tu. Okay. Terusnya adalah jenis faksi isometrik. Okey, faksi isometrik ni dah ada 3 lah. Macam biasa saya dah cakap sebelum ni, dia adalah faksi biasa. Faksi biasa ni adalah faksi yang kita buat di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang mempunyai sudut 30 degree. Okey, ini adalah faksi terbalik. Faksi terbalik ni adalah kita buat metod kaedah yang sama macam faksi biasa tadi ni, tapi kita terbalikkan dia ke sebelah bawah. Okey. Selepas ni adalah faksi panjang. Faksi panjang ni macam biasalah, kita buat dia menyiring, melintang, dan sudut dia adalah 120. Ni sudut angle dia ni 120 ke atas dan juga ke bawah. Okey. Yang ini adalah punya perbezaan lah antara garisan isometrik dengan bukan. Okey, garisan isometrik ni kita tengok kat sini adalah garisan yang betul-betul pada sisi dia ni. Maksudnya bahagian sisi luar ni lah. Macam ni kita tengok faksi dia. Ni adalah garisan dia lah ni. Okey, kalau yang garisan bukan isometrik ni, kita tengok dia adalah sebelah dalam. Macam ni lah, dia kedudukan di sebelah dalam. Okay, faham setakat ni? Okey, ini adalah dia punya ciri sudut-sudut lah. Macam tadi kedudukan dia adalah tinggi, ini adalah tinggi, dalam dan juga lebar. Lebar, kawasan sini lebar. Ini adalah dia punya dalam, yang ini adalah dia punya tinggi. Itu adalah dia punya asas basic dia lah sebelum kita masuk dekat lukisan yang sebenar. Okey, teori habis kita punya ni. Lepas tu kita masuk kepada bahagian lukisan pula. Okey, hari ni kita sambung untuk lukisan
nombor 7. Nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni kita apa yang kita faham adalah kita nak buat daripada lukisan ortografik ni yang mempunyai pandangan atas, hadapan dan juga sisi untuk kita jadikan sebuah 3D. Okey, kita tengok kat sini Okey, apa yang kita tahu adalah yang sebelah atas ni adalah pandangan atas. Saya taruh dia punya singkatan je lah. Okay. Yang sebelah bawah ni adalah pandangan hadapan, letak H. Dan juga sebelah kanan ni adalah sisi. Okey, kita baca soalan dia. Rajana menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkar. Lukiskan mengikut skala. Kalau mengikut skala ni maksudnya kita kena ikutlah dia punya peta ni. Pada saiz penuh, pandangan isometrik bagi bongkar itu mengikut arah anak panah. Arah anak panah dia lah kita kena tengok betul-betul. Saiz peta grid adalah 10 mm. Okey. Setiap ni ni adalah 10 mm. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, dia punya apa namanya, kalau kita tengok dekat sini lah, dia punya apa namanya, base dia ni ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maksudnya 7 kali 10 adalah 70 mm. Jadi kita kena ambil pembaris kita dan ukur dia punya panjangnya adalah 70 mm. Senang kita lukisan apa namanya ni, isometrik ni, kita kena ikut ukuran yang sebenar berdasarkan soalan yang dibagi. Ni 10 mm untuk setiap kotak. Okey, jadi kita dah dapat tahu dia punya apa namanya ni, dia punya base bawah dia. Lepas tu kita cari dia punya bahagian sisi pula berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. 5 kotak kali 10 bersama dengan 50 mm. Okey. Bagi yang sebelah atas pula ni, kita ambil dia punya side tepi ni. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Ada 5 kotak, 50 mm. Okey, bila kita dah tentukan dia punya ukuran saiz dia, jadi kita boleh mulakan lah kita punya lukisan ni. Biasanya first step kita biasa buat, kita akan tarik memanjang ini. Tak kisahlah berapa panjang dia. Lepas tu, maksudnya ni garisan melintang. Lepas tu kita buat garisan menegak ni. Maksud menegak adalah antara line ni kita ambil ke tengah, lepas tu kita upkan dia ke atas. Ke atas. Lepas tu maksudnya garisan menegak ke atas lah. Lepas tu bila kita dah dapat macam T terbalik ni, kita buat pula paksi isometrik 30 degree. Maksudnya kita ambil kita punya apa, pembaris sudut tu yang 30 degree tu. Lepas tu kita buat yang sebelah sini, sebelah kiri, di sebelah kanan 30 degree. Yang ni pun kita gariskan 30 degree. 30 30. Okay. Ini adalah step pertama. Mula-mula sekali yang kita kena buat. Okay. Bila kita dah dapat macam ini, barulah kita apa namanya, boleh buat lukisan yang sebenar. Okay, macam ni lah. Dia buat paksi dengan paksi menegak ni. Lepas tu kita ambil kita punya apa, jangka lukis tu. Lepas tu kita ukurkan yang bahagian bawah ni, yang 70 mm ni, kita letak dia pada bahagian kiri ni. Maksudnya kita ambil apa namanya, protector ni, jangka sudut tu. Kita ambil jangka sudut, lepas tu kita letak dekat sini. Dan dia punya pencil dia kita stickkan sebelah sini. Contoh, ni contoh 70. Lepas tu yang untuk yang bahagian tinggi ni pula 50 kali 50 mm, kita ambil sekejap, ada student baru masuk. Okey, kita patah
balik. Okey. Lepas tu kita ambil jangka lukis, kita ukur dengan pembaris 50 mm. Lepas tu kita dah ambil, kita macam-macam, kita dia punya yang bahagian tajam tu kat sini. Lepas tu kita tikkan dekat sini 50. 50. Lepas tu yang bahagian kanan ni pun sama, kita ambil 50 juga. Kita ni kita tikkan kat sini. Dapatlah macam ni. Ini ukuran. Untuk kita naikkan garisan menegak yang sebelah sini. Sekejap, saya buat untuk naikkan contoh ni, naikkan sini dan juga naikkan sini. Untuk naikkan ni lah, sebab tu kita kena buat dia punya penandaan ni pakai apa? Jangka lukis. Jadi saya padam balik. Okey. Jadi dia akan dapat macam ni lah. Dia akan naik macam ni. Lepas tu bila kita dah naik kiri dan kanan ni, kita akan cantumkan daripada garisan menegak tengah ni ke garisan kanan dan juga garisan kiri. Kita cantumkan dia. Okay. Lepas tu bila kita dah dapat macam ni, kita tariklah dia punya ni. Tarik jadikan dia bongkah segi 4. Okay. Ini basic. Lepas tu bila kita dah buat macam ni, barulah kita tengok dia punya ketinggian dia. Antara ketiga-tiga pandangan ni, kita tengok dekat sini yang betul-betul lebih kurang. Maksudnya bukan lebih kurang, maksudnya kita nampak dekat sini bentuk yang mudah untuk kita nampak dan faham bila kita transferkan dia ke dalam ni adalah pandangan hadapan. Okay. Sebab dia ada bentuk L tau. L kat sini kita tengok. Okay, lepas tu kita tandakan lah pakai apa namanya, jangka lukis. Lepas tu kita tarikkan. Ni macam ni contoh. Kalau dalam yang punya flow jalan kerja ni dipakai pandangan apa namanya, pandangan sisi dulu. Jadi dia akan ambil 20 mm. Sebab dia ada 1, 2, 20. Jadi daripada sini dia letak. Jangka sudut tu dia letak kat sini. Lepas tu 20 mm dia ambil pakai pembaris. Lepas tu dia tikkan kat sini. Lepas tu lepas dah tikkan tu, barulah kita boleh tarik apa garisan ni pakai sudut 70 tadi tu. Okay. Lepas tu bila kita dah dapat, kita buat pula yang sebelah atas, pandangan atas. Okey. Pandangan atas ni kita tengok kat sini sebab dia arah daripada sini tau. Okay, sebab dia arah dari sini dan kita tahu yang kita faham pandangan sisi adalah dari sini. Okey, jadi kita transferkan dia ke belah atas dan kita akan nampak yang ini adalah 1, ini adalah 2. Jadi kita nampak kat sini yang ini adalah kedudukan pertama, ini kedudukan kedua. Jadi baru kita nampak lah. Sebab dia nak pasal kat sini kan, bahagian depan ni. Jadi kedudukan macam ni lah. Okey, lepas tu daripada sini, kita tengok kat sini, dia punya line dia, kotak dia ada 3. 3 kali 10, 30. Jadi kita ambil jangka lukis. Kita letakkan jangka lukis kita dekat sini. Dan kita tikkan 30. Panjang 30 tu dekat sini. Itu yang kita boleh tarik line kat sini. Okay, faham setakat ni? Okay. Jadi kita dapat macam ni. Kita buat pula garisan ni, garisan tepi ni. Sebab apa kita tengok kat sini? Panjang sini, bukan, dia punya tinggi sini 20. Yang sini dia pun 20. Jadinya kita just tarik saja. Lepas tu yang bahagian sini ni kita dah dapat kan, tadi 70. Ni 70. Jadi ini pun sama 70. Jadi kita just tarikkan dia 70. Jadi kita tarik, dapatlah kotak macam gini. Bila kita dah dapat macam gini,
Jadi kita dah nampak dia punya bongkah L ni. Ni bongkah L ni kita dah nampak dah. Lepas tu apa yang kita kena buat adalah kita pekatkan. Maksudnya kita buat garisan objek lah dekat apa namanya rangka yang kita dah nampak ni. Ni kita gelapkan dia. Inilah kita gelapkan dia. Yang tadi tu kita just pakai garisan halus ke pun boleh. Jadi dia punya bongkah yang sebenar dia adalah macam ini. Tapi ini belum siap lagi. Kita kena sambungkan bahagian sini. Baru kita boleh dapat. Sekejap, kita tengok dia punya flow dia. Senang je ni. Ini senang lagi. Okay. Kita tarik line. Macam ni. Okay. Line-nya kalau kita faham lah, kita tarik ni adalah sama panjang dengan kita tarik garisan ni. Garisan ni tadi kita berapa? 50. Jadi kita tarik ni pun 50. Lepas tu kita just unjurkan daripada atas ni, kita tarik ke bawah buat garisan, dan juga ni pun kita tarik dengan garisan. Jadi akan dapat macam ni ya, dia punya objek sebenar untuk lukisan isometrik. Okay. Ini untuk ni lah yang asas lah sebelum kita masuk yang susah. Okay. Lepas tu kita masuk pula untuk lukisan yang nombor 9. Okay, nombor 9 kita tengok kat sini. Nombor 9 ni, ni susah. Ni susah sikit. Okay, kita baca soalan dia dulu. Raja 8 menunjukkan 3 pandangan ortografik. Macam biasalah bagi sebuah bongkah. Lukiskan mengikut skala. Skala. Skalanya pun sama, 10 kali 10. Lepas tu butiran terlindung tidak perlu. Maksudnya yang belah belakang tu kita tak payah nak tunjukkan. Okay. Lepas tu mula sekali kita ketikkan lah. Yang ini adalah pandangan atas, yang ini pandangan hadapan, yang ini pandangan sisi. Okey. Untuk bahagian ni kita kena dapatkan dulu dia punya siap-siap ukuran ya. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 kali 10, 70. Dia punya panjang dia 70 mm. Untuk yang tinggi dia pula adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 50 mm. Okey. Untuk yang dia punya bahagian tinggi pula ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 50. Okey, basic step macam biasalah. Kita buat yang garisan melintang. Lepas tu kita dapatkan dulu sudut 30 kiri dan kanan. Jadi akan dapat sini lah. Okey. Untuk bahagian yang sebelah kiri ni, kita kena ambil base dia yang panjang, iaitu 70. Macam misalnya 70. Kita ambil protractor, jangka sudut kita letak kat sini. Lepas tu kita tikkan kat sini. Lepas tu yang bahagian 50 pun sama. Yang bahagian tajam dia kat sini, kita tikkan sini 50. Yang sini pun sebelah kanan pun sama. Ni jangka sudut kita tikkan sini 50. Okay. Ni basic lah ni. Semua lukisan sama. Untuk kita buat bongkah, kita tarik ke atas, kiri kanan. Lepas tu kita cantumkan dia. Kita cantumkan, jadilah dia kotak macam ni. Ini adalah berdasarkan lukisan. Inilah dia punya ni 70 kali 50 kali 50. Okey. Lepas tu kita nak tentukan dia macam mana untuk kita buat lukisan ni. Mula-mula sekali kita tengok dekat bahagian hadapan ni. Bahagian hadapan ni kita tengok dia menggunakan
kita ukur dia adalah berdasarkan 1, 2, 3, 4, 40. Jadi kita ambil jangka sudut kita kat sini. Lepas tu kita tikkan dia kat sini adalah ni 40. So yang kelebihnya sini adalah berapa? 30. 1, 2, 3, 30. Okey. Okey. Ini adalah 40. Ini adalah 30. Bagi you all nampak lah dia punya kedudukan dia. Okey. Lepas tu bila kita dah stickkan dia dah pakai jangka sudut ni, jangka lukis. Bila kita dah dapat sini 40, kita dah tandakan, kita upkan garisan ni naik ke atas. Garisan menegak ke atas. Jadi garisan menegak ni adalah mana? Adalah sini. Ni garisan dia ni. Garisan menegak ni. Okey. Lepas tu kita buat pula garisan yang sebelah atas. Kita tengok dekat sini. Panjang kedudukan dia yang garisan pandangan atas ni. Sini adalah 3, sini adalah 4. Yang panggil pandangan hadapan pun sini 3, yang sini 4. Jadi kita just tarikkan dia, ujurkan dia. Maksudnya kita cantumkan lah. Dari sini kita tarik. Sebab dia kedudukan dia adalah sama. Panjang ni sama, ni sama, ni sama. Yang sebelah sini pun sama. Okey. Bila kita dah dapat macam ni, kita teruskan buat bahagian yang ini, base bawah dia ni. Base bawah dia ni kita dapat dari mana tau? Okey, kita tengok dekat sini. 20. Okey. Jadi kita letak 20 ni 20 Lepas tu kita dapatkan dia punya jangka sudut ni. Letak kat sini, lepas tu kita tick kat sini 20. Ni sendiri 20. Lepas tu bila kita dah tahu ni kedudukan dia, barulah kita cantumkan ke semua line ni berdasarkan ukuran yang kita dah buat ni. Maksudnya bila kita dah tick 20, kita ujurkan dia lah ke kiri, ke kanan. Lepas tu kita cantumkan jadi dia dapat segi 4. Bentuk segi 4 ni lah. Okey, bila kita dah dapat, padam dulu. Okey, bila kita dah dapat segi 4 ni, segi 4 tadi kita dapat. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat pandangan atas ni sebab kita tengok daripada atas. Pandangan atas ni kita tengok sebelah sini adalah kosong. Ni tak ada tau. Okey, jadi dekat sini, di sini pun sepatutnya yang sepatutnya dekat sini pun kita kosongkan. Ni dekat kawasan sini ni. Bongkahnya pun kita kosongkan. Dan mengambil kira ni adalah 20. Sini misal ni pun 20. Kita dapat 20. Lepas tu yang sini 4. Ni 4 kita ambil misal lah 4. Lepas tu kita tarik dia. Dapat kita pastikan ni kawasan sini ni adalah kosong, tak ada apa-apa, tanpa bongkar. Okey, bila kita dapat macam ini, kita tarik pula garisan yang sebelah sini. Nampak? Kan dia up lagi 10 kan. Jadi dari sini ni kita letakkan kita punya jangka sudut ke ukuran 10, kita tikkan sini 10. Jadilah 10. Okey. Bila mana kita dah sampai sini, dah dapat 10 ni, kita tandakan dia. Kita unjurkan dia, ni tarik dan kita sampai sini. Sebab dia cakap tadi adalah selindung tidak perlu ditunjukkan. Sepatutnya ini adalah macam garisan betul-betul sepatutnya belakang ni. Tapi kita tak payah tunjuk sebab dia tak nak kan dalam soalan ni. Jadi kita just tarik. Setakat mana kita sampai dekat sini lah kita nampak. Kita cantumkan dia.
Lepas tu kita naikkan atas. Kita unjurkan ke atas. Sebabnya dekat sini pun kita nampak kosong. Ni kosong, ini kosong. Di sebelah bawah aja ada. Ni sebelah bawah aja ada. Sebelah bawah aja ada tau ni. Ni. Sekejap, saya tandingkan. Ni. Ini saja ada. Yang sebelah atas ni tak ada. Ni tak ada. Ini tak ada, ni kosong. Sama macam ni, ini pun kosong. Okey, bila kita dah dapat macam ini, kita buat lagi. Kita pekatkan dia punya lukisan ni. Macam ni. Okey. Sebelum tu, kita tengok kat sini. Yang kita tahu sini adalah pandangan. Sini kita tahu sini adalah pandangan sisi. Okay. Jadinya kita tengok dekat sini sisi. Dia ada 3 kotak, 3 ruang. Ni 1, ni 2, ni 3. Jadi kita kena buatlah ruang-ruang ni. Macam yang kita nampak ni 1, ni 2, ni 3. Lepas tu kita paketkan dia. Berdasarkan pandangan atas kita tengok dekat sini, ini adalah dia punya kedudukan dia lah sepatutnya. Yang ni pun kita tarik lah, nampak macam U ni, macam huruf C sikit. Kita buat. Okay, padam. Okay. Bila kita dah tarik macam ini, lepas tu kita cantumkan dia punya step garisan ni. Kita pekatkan dia. Dapatlah sebiji macam ni nanti. C ni, huruf C. Dia akan cantum macam tu lah. Okey. Kita dah dapat satu step, kita dah siap bagi bongkar huruf C ni. Lepas tu kita pekatkan pula bahagian dia punya bahagian yang kedua ni, kotak yang sebelah sini ni. Disebabkan kawasan sini kosong dan juga kawasan sini kosong, jadi kita tak perlu buat. Dan satu lagi, kita kena tahu ini adalah, kalau kita tengok dari sini adalah yang ni segitiga, bentuk segitiga. Jadi yang sini pun kita kena dapatkan segitiga ni, cantuman dia. Segitiga dan segitiga. Segitiga sebelah bawah, segitiga sebelah atas. Ni lah segitan dia. Okey. Yang sebelah sini ni kita assume dia tak ada. Macam ni lah, ni tak ada. Dia sengaja dia apa namanya, melengkuk dia condong. Yang sebelah atas ni sama. Yang sebelah sini ada, sini ada. Sini ni condong. Condong. Dia memainkan peranan dia macam di sini. Ni pun condong sebelah atas. Jadi dia adalah segitiga lah yang bersifat condong. Jadi bila kita dah dapat dia punya ni, kawasan dia, kita dalam semua. Okey. Okey. Yang kita tahu kat sini, dia akan jadi segitiga. Kenapa? Sebab dia ada 3 side. Ini dan juga ini. 3 side. Jadi kat sini pun ni 1, 2 side, ni side yang ketiga. Itu yang dia dapat segitiga condong tu. Segitiga sengit lah orang cakap. Condong pun boleh. Lepas tu bila kita dah dapat macam ni, kita cantumkan dia. Kita cantumkan. Jadi dah siap untuk bongkar yang kedua. Okay. Dia biasanya yang bahagian tricky ni adalah kita nak dapatkan ni lah, macam ni, segitiga condong ni. Kita kena tengok betul kedudukan dia. Okey. Kalau kita tengok daripada bahagian hadapan ni, hadapan.
kita tengok dekat sini. Kita boleh jadi keliru sama ada sini yang condong atau sini yang condong. Tak apa, kita buat dulu garisan ni. Garisan penuh ni lah, kat segi ni. Lepas tu kita tengok juga bahagian atas. Bahagian atas ni kita tengok pun sama. Pun pecahannya pun 2 juga macam ni. Jadi kita buat jugalah pak segi ni. Lepas tu kita bahagikan dulu. Dapatkan dia jadi segi 3. Okay. Pun still tak dapat jawapan. Lepas tu baru kita tengok dekat bahagian sisi ni. Bahagian sisi ni kita tengok dari sini. Dan kita assume dia ini bahagian sini. Dan kita assume dia sini adalah segi 4. Okey, segi 4. Sebab apa segi 4? Sebabnya belakang ni lah. Belakang ni kan jadi segi 4 kan kalau ikut betul-betul. Okey. Jadinya kita dapat detect yang bahagian sini ni adalah condong. Itu dah dapat sini condong. Okey. Jadi soalan kedua siap. Untuk soalan kedua ni ada nak tanya tak? Ada yang tak faham ke? Macam mana dapat condong ke? Kelas? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, okey, kalau tak ada kita pergi dekat soalan ke-11. Yang ni saya cepatkan sikit lah. Skip. Sebab you all pun semua nak ujian kan minggu depan. Naik cuti nanti 2 minggu lagi. Okey, yang ini lukisan ketiga. Okey. Lukisan ketiga ni macam biasalah, kita baca soalan dulu. Darjah 10 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Lukiskan mengikut skala saiz pandangan penuh. Pandangan penuh isometrik. Bagi bongkah itu mengikut arah anak panah yang ditunjukkan. Saiz petak adalah 10. So, maksudnya satu petak ni mewakili 10 kali 10 mm. Dan butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Macam biasalah. Okey, ini kepada gangguan. Okey. Mula sekali kita tentukan dia punya kedudukan dia. Ini adalah pandangan hadapan, pandangan atas, yang ini pandangan hadapan. Dan ini pandangan sisi. X sisi. Okey, lepas tu step kedua, kita tentukan dia punya dia punya base bawah dia, ketinggian dia dan kedalaman dia. Okey. Base bawah dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So maksudnya ni 70 mm. Yang dia punya ketinggian dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 50 mm. Macam 7 pula ya. Okey, 50. Yang dipunya kedalaman adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 50. Macam biasa kita buat garisan panjang ni, garisan panjang melintang. Lepas tu kita buat 30 degree untuk kita buat bongkah kotak dahulu. Ini macam biasa lah 70. Yang ni pun 70. Lepas tu bila kita dah ni, dah dapat, kita garisan tengah ni jangan lupa. Okey. Macam ni. Okey. Macam yang kita dah dapat tadi. Dia punya base dia adalah 70. Jadi kita ambil kita punya jarum sudut, kita tekan sini 70. Lepas tu tinggi dia adalah 50. Dari sini kita cocok dia punya tajam dia tu. Ni 50. Yang sini pun sama 50. Itu pentingnya kita tentukan dulu dia punya ketinggian ni berapa. Wah, dia punya nilai dia. Jadi senang, kita just ambil jangka sudut tu, kita ikut ukuran dekat mana? Dekat pembaris dan kita tekan. Dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu kita upkan lah, kita tarikkan, tunjukkan ke atas. Lepas tu kita buat cantuman, jadilah sampai kita buat kotak. Macam ni lah kotak. Okey. Dia apa-apa hal pun kita kena dapatkan kotak ni dulu.
macam ni. Okey, bila kita dah dapat kotak, barulah kita buat dia punya kerangka dia. Okey, nanti kadang buat dia ni agak complicated sikit. Jadi kita tengok dekat sini, kita nak dapatkan dia punya tinggi dia berdasarkan pandangan hadapan. Kita tengok sini 30. 30. Okey, kita ambil jangka sudut. Jangka lukis. Kita ambil ukuran 30, kita tikkan dekat sini 30. Bila kita dah tikkan, kita tengok pula dekat garisan sisi ni. Dekat apa? Pandangan sisi ni. Sama tak dia punya kedudukan dia? 30. 3. Okey, jadi sama 30. Jadi kita tandakan, kita unjurkan garisan ni ke sekeliling kotak ni. Bongkar ni lah berdasarkan ketinggian 30 tadi ni. Okey, bila kita dah dapat, kita buat pula bahagian tengah ni. Ni tengah. Jadinya daripada sini kita tik dulu 30. 1, 2, 3, 30. Kita ambil jaga sudut, jangka lukis, kita tikkan sini 30. Lepas tu yang kita tahu dekat kaunter sini pula ada 10. Jadi kita ambil jangka lukis balik, kita ambil ukuran 10. Lepas tu dari sini kita cocok, kita tikkan 10 ke sini. Dapatlah dua side ni, dua garisan ni. Dan kita naikkan, kita buat garisan menegak ke atas, dan kita akan dapat garisan ni lah, dua garisan ni. Okey, jadi stepnya ni settle. Lepas tu kita tengok pula dekat kita bentukkan dia pakai garisan objek, garisan yang keras pula, garisan yang terang, gelap. Inilah kita buat, kita tikkan sini. Lepas tu kita buat juga sama macam ni. Okey, dan kita tengok dekat sini tau, sebab apa dia jadi macam trapezium ni. Sebabnya sini adalah trapezium. Okey, itu yang kita kena buat macam ni. Lepas tu kita ambil, kita buat kat bahagian sini, bahagian sisi kat bahagian sisi pun kita tarik lah, dia akan dapat jadi trapezium juga. Macam ni. Itu yang kita kena buat trapezium ni. Okey, bila kita dah dapat macam ini, kita tengok dekat lukisan bahagian atas. Bahagian atas. Sebelum tu kita padam dulu supaya tak jadi keliru. Kita back balik. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini garisannya. Okey, dia buat garisan daripada sini. Ni. Jadinya kita jangan confuse, sebab kita boleh jadi confuse. Okey, macam ni lah. Kita tengok kat sini kan, dia punya ni. Dia punya ni adalah 3 kotak. Ini adalah ini, garisan ni. Jadinya kita tengok pula yang dekat bahagian atas ni. Pun kita makan pun 3 juga dekat atas ni. Okey, jadinya kita tarik line
line ni dia adalah selari tau ni. Ni kalau kita tengok daripada yang garisan atas ni, dia baru macam satu petak. Tak, dia sebenarnya silap. Jadi kita kena tengok kedudukan ni adalah dekat garisan tengah ni. Kita fokus dekat tengah, abaikan yang sebelah atas ni. Jadinya kita kena buat ni, kita selarikan dululah. Ni kita tarik. Kita tarik daripada sini ni, daripada side sini ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 50. Jadi 5, 50. Kita letak, kita minjam sudut dekat sini. Kita jangka sudut lagi, jangka lukis, silap. Okey. Kita letak jangka lukis kat sini. Lepas tu kita tikkan sini 50. Okey. Bila kita dah dapat tikkan, lepas tu dari sini kita just garis lah. Kalau kita rasa ragu-ragu kita nak garisnya, kita tengok balik kat sini. Jadi betul, kita kena cantumkan dia. Dan kita kena tengok ukuran dia betul ke tak? 30. Ini 30. Itu 2, 30. Jadi panjang ni adalah 30. Okey, bila kita dah dapat line macam ni, kita teruskan lagi. Kita buat dia punya garisan, dia punya garisan objek dia lah. Macam ni. Garisan objek. Garisan objeknya kita akan nampak sedikit macam yang dalam ni buat. Macam ni. Tarik. Ini ni, dua ni adalah sini. Ini adalah sini. Ini sini. Dan sini adalah sini. Jadinya padam. So, kita pun dah tahu dia punya kedudukan betulnya dari pandangan atas. Okey. Lepas tu kita dah dapatkan garisan objek dia daripada atas. Kita cantumkan. Dapatkan jadi macam U ni cantuman dia. Inilah cantuman dia. Ini cantuman dia daripada pandangan atas. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, pandangan atas dia ada kurang tau dekat kawasan sini. Sini ada macam ni garisan, tapi sini belum ada lagi. Jadi kalau tak ada, kita buatlah garisan ni. Garisan bukan isometrik. Kita buat. Jadi kita tahu yang bahagian sini ni adalah segitiga condong ataupun segitiga sengit. Dia bukan bongkah 4 segi. Okey, bila kita dah dapat macam ni, kita sambung ini. Kita naikkan pula. Sebab apa tahu kita tengok dekat sini? Sebab dia ada dua tingkat. Yang tingkat first ni kita dah macam 3/4 siapkan. Lepas tu kita fokuskan dekat tingkat yang atas ni. Tingkat yang atas ni lah macam ni. So tingkat yang atas ni kita tengok. Macam ni. Okey. Bagi bahagian yang atas ni kita tengok adalah ni adalah 2. Ukurannya 20 kali 20. Jadi kat sini pun ni 20, ni pun 20. Okey, lepas tu kita tengok pula yang dekat sebelah pandangan hadapan ni. Ini bahaya. Kita tengok dekat sini bahagian hadapan ni adalah ada 2 bahagian kotak. Dua bahagian lah. Ni 1, yang ni 2. Jadi kita kena buat kotak yang kedua tu kat sini. Jadinya kita ambil ukuran dia 70. Ni 70 lah. Kita tarik 70. Lepas tu naik dia 20. 20 ni macam yang ni lah. Sebelah sini 20. Jadi kita dah dapat kotak yang kedua ni. Lepas tu kita tengok pula yang pandangan atas. Pandangan atas ni kita tengok dekat sini adalah dia sekali tau. Kalau yang pandangan hadapan ni dipecah 2. Jadi 2 bahagian. Jadi kita ambil, kita buat garisan objek ni, garisan yang pekat ni. Kita buat 20 kali 1, 2, 3, 4, 5 kali 50. Ni 50. Dapatlah garisan objek yang belah atas ni. Lepas tu
kita akan buat untuk yang side yang nombor 1 ni. Sebab dia bahagian sini yang tinggal kan, kita buat. Ini bahaya. Okey, kita tengok dekat sini. Saya padam dulu. Oh, kita nak bagi biru. Okey. Kita tengok dekat sini. Daripada pandangan sisi ni, sini tau. Okay, kita tengok dekat sini. Ini kita dah buat. Ini pun kita dah buat. Ini pun kita dah. Jadi yang belum ada adalah segitiga ni, yang kita tak buat lagi. Jadinya kita just tarik daripada atas ni turun ke bawah. Maksudnya ni tarik turun ke bawah lah. Macam ni. Okey. Dan side dia kalau kita tengok daripada pandangan atas adalah macam ni. Garisan 4 segi condong ataupun sengit. Jadi siaplah untuk lukisan ke-11. Okey, jadi kita tengok dari pandangan atas, dia ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Jadi dari pandangan atas, tengok ada 1, betul 1 ada. Ini pun 2 pun ada. 3 ni pun ada. 3 ni yang sini lah. Yang 4 adalah bahagian segitiga condong sengit ni. Dia ada 4 bahagian. Jadi betul, perfect. Yang ini kita dah siapkan. Muka akan jadi macam ni. Okey. Setakat ni okey untuk soalan 11. Saya lagi sangat ke? Tak kan? Okey kan? Okey. Lepas tu kita pergi dekat soalan yang lagi susah, lebih susah. Soalan 15. Okay. Kita tengok pun kita dah tahu susah sebab apa? Dia ada segitiga yang tak macam segitiga ni. Ni dah kira label susah lah ni. Tak apa. Walaupun susah kita kena buat juga sebab ia adalah markah. Okey, kita baca. Okey, Peraja 14 menunjukkan 3 pandangan ortografi bagi sebuah bongkah. Lukiskan untuk skala saiz penuh pandangan isometrik bagi bongkah itu mengikut arah anak panah. Arah anak panah macam biasalah. Yang ditunjukkan saiz petak grid adalah 10 mm. 10 mm kali 10 mm. Maksudnya ukurannya adalah sama. Lepas tu garisan terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey. Macam biasalah kita buat ni adalah pandangan atas. Ini hadapan. Yang ni sisi. Dan macam biasa kita kena buat garisan base bawah tu. Lepas tu kita up garisan menegak ke atas. Macam ni. Dan ini 30 degree kita tarik dia kiri kanan dan atas garisan menegak. Lepas tu kita cantumkan dia sampai jadi bongkah. Tetapi di sini saya ada terlupa satu step. Step ni kalau tinggal memang masalah besar lah. Silap markah dekat soalan ni boleh jadi kosong. Sebab apa? Kita tak tentukan dulu ukuran dia. Tak apa, kita buat ukuran dia 1, 2. Ni base dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah 70. Dia punya tinggi dia 1, 2, 3, 4, 5, 50. Dan dia punya kedalaman dia 1, 2, 3, 4, 50 juga. 50. Jadi macam biasalah kita tarik sini 70. Kita tarik tegak pun 50. Jadi pun 50. Akan jadi kotak macam ni. Bongkah kotak secara 3D. Okay. Lepas kita dah tentukan macam ni,
Okey, lepas tu kita buat line untuk kita bahagikan dua partition, dua bahagian lah, ni satu, yang ni dua. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini dia punya tinggi dia berapa? 1, 2, 3. Jadi 30. Dari sini kita tarik 30, kita tekan 30. Lepas tu kita tengok juga yang dekat bahagian sisi ni, selari tak 30 ni, dia punya ketinggian dia sama kan, 30. Jadi kita boleh tarik garisan dia. Ni tarik, kita tarik, tunjukkan. Lepas tu yang sebelah sini pun kita tunjukkan, kita tarik. Okey, step yang kedua. Yang ni step yang ketiga. Jadi kita dah buat sini. Kita pergi pula dekat pandangan atas. Okey, pandangan atas yang kita tengok dekat sini adalah macam ni. Ini adalah dia punya sisi dekat sini. Jadinya kita buat dia punya apa namanya garisan rangka dia ni kat luar ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebab kita dah dapatkan side sini dan side sini kan. Jadi kita just tarik kat sini. Kalau kita nak tarik sini pun kita kena tengok ukuran dia berapa. 1, 2, 3, 4. Jadi 40. Kita ambil jam dua sudut, kita ukurkan 40. Kita letak yang bahagian tajam dekat sini, kita tikkan dekat sini. Dapat 40. Lepas tu ke dalam pula adalah 20. Kita ambil jangka lukis, kita ambil ukuran 20, kita buat dari sini, kita tikkan 20. Dapat sini. Dan daripada sini kita boleh ukur apa, gariskan direct, ataupun kalau kita nak selamat kita ukur lah hujung. Kita ambil jangka lukis, kita ukur di hujung dan kita tinggal kat sini. Jadi kita akan cantumkan semua garisan ni. Okey. So untuk step yang kedua, jadi saya padam supaya tak keliru. Okey, bila kita dah dapat dua partition ni, kita tambah lagi, kita naikkan. Sebab apa kita naikkan? Kita tengok dekat pandangan sisi ni. Pandangan sisi ni, sisi adalah sini. Kita tengok sini adalah, ni ada kotak. Jadi kira pasal sini dia ada bahagian lah. Jadi sini bahagian. Jadi kita kena naikkan lah. Kita kena cantumkan. Kira ini dia ada satu full bongkah kat sini. Macam kat atasnya ni full. Ni penuh bongkah penuh macam ni. Ni bongkah penuh. Ni sama macam ni bongkah dia. Lepas tu kita buat garisan objek dia. Okay. Garisan objek dia sepatutnya kita kena buat dekat bahagian belah sini dulu. Sebab kita dah siap yang bahagian sini kan. Tapi disebabkan slide ni dia gunakan method macam ni pun tak masalah. Sebab pun boleh juga, tak masalah. Okay. Tapi kita tengok sini ni adalah satu side, 2, 3. Okay. Kita buat ukuran yang sebelah sini. Satu dah dapat. Kita tarik panjang. Okey. Macam mana kita boleh dapat macam gini dia punya kedudukan dia? Okey. Mula sekali kan kita dah dapat macam ni. Senang kita buat ukuran lah. Ni kita dah shortcut ni. Dia punya jalan, dia punya flow dia, flow penyelesaian. Kita ni tak apa. Mula kita ambil apa, jangka sudut dulu, jangka lukis. Daripada sini kita ambil 10. Di sini dia punya tajam kat sini, kita tikkan 10 kat sini. Lepas tu jadi lagi kan 10. Lepas tu kita jangka lukis tu kita letak kat sini pula. Lepas tu kita tikkan kat sini 10. Okey. Lepas tu ini macam biasa lah. Ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ni adalah 50. Ni panjang ni ada 50. Jadi kita buat pula sebelah atas. Sebelah atas ni sebab kita dah dapat garis bawah ni, jadi kita just
buat garisan menegak ke atas lah. Okay. Lepas tu yang ini sebelah atas kan ada 10 kan. Ini pun 10 juga. Lepas tu kita ambil pembaris yang 30 degree tu, kita ambil ukuran 10. Lepas tu ke bawah pun 10. Ni pun kita buat garisan menegak yang berukuran 10 mm ke bawah ni. Lepas tu dia punya garisan menegak ni adalah 20 mm. Jadi kita ambil pembaris, kita just dapatkan kita 20. Okey. Daripada sini kita dah dapat 20 sampai sini. Jadi kita ambil pembaris, kita samakan jadi segitiga. Ini kita catatkanlah ke bawah. So kalau kita nak dapat jadi punya kaedah dia. Okey, sorry padam. Kita buat garisan objek untuk bahagian ni. Okey, untuk bahagian ni pula kita tengok bahagian sisi ni. Bahagian sisi ni kita tengok, ini kita tarik macam biasa lah. Lepas kita tarik ni kita tarik 20. Ni panjang ni 20. Lepas tu, sebab kita tengok kat sini dia menyilang tu, menyilang penuh. Maksudnya dari sini kita tarik terus lah. Dapatlah garisan objek dia. Lepas tu, step yang sama juga macam tadi. Step yang sama macam sebelum ni apa? Kita tengok, sini ada segitiga. Sini pun ada segitiga dan sini pun ada segitiga. Jadi dia berkemungkinan segitiga condong atau segitiga sengit. Ni dah jadi segitiga sengit lah ni. Okay. Lepas tu kita dapatkan segitiga satu lagi. Disebabkan apa? Sebab dia ada kawasan sini pun segitiga juga. Jadi itu yang kita kena tarik tu. Daripada pandangan atas kita tarik terus. Jadi daripada pandangan atas ni, daripada sini kita tarik kawasan sini, kita cantumkan sini ke sini. Lepas tu satu lagi line, dari sini kita tarik terus ke sini. Okey. Lepas tu kita tarik. Dapatlah dia punya gap dekat sini, dia punya kawasan gap dia, kawasan apa, rata dia. Okey. Macam mana kita boleh dapat macam ni tau? Sebabnya kita tengok dekat sini, ni. Sebab dia segi 4. Dan kita tengok kat sini, ni adalah cantuman dia. Jadi kita kena buat dia punya partition dia. Macam ni lah partition dia. Kalau kita confuse, kita tengok kat sini. Sebab apa, macam mana boleh jadi segi 4 kat sini? Sebab dia menyilang dan dia akan ada tinggi kat sini, partition ni. Okay, saya padam. Saya nak bagi keliru. Lepas tu kita buat garisan objek, kita cantumkan dia sama seperti pandangan atas. Okey, bila kita dah dapat macam ni, kita buat pula bahagian di sini, pandangan atas ni, yang bahagian macam ada lurah ni, ada kosong, space. Lepas tu baru kita buat objek yang bahagian atas, kotak ni. Okey, bahagian kotak ni pun kita kena tengok tau. Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah segi 4 tepat. Yang ini pun segi 4 tepat. Betul, kita dah buat kotak segi 4 ni, segi 4. Tapi nya dekat bahagian hadapan ni, kalau dari sini hadapan, kita tengok dia segitiga. Takkan sini kotak, sini kita nak buat kotak kat sini, sedangkan yang ni segitiga. Tak. Kita kena potong dua segitiga ni, jadikan dia segitiga. Dapatlah macam ini garisan dia. Okay. Ni otot soalan ni mudah. Gabungan antara apa namanya, bokah, condong. Ini untuk soalan nombor 15. Lepas tu kita pergi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah soalan 16. Okay, ini 16. Okay, setelah kita baca soalan, belajar
pelajaran mula menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah bongkah. Lukiskan mengikut skala saiz penuh pandangan astrometrik bagi bongkah itu mengikut arah anak panah. Arah panah macam ni lah. Saiz petak adalah 10x10. Macam ni 10x10. Okey, macam ni kita kena cari dulu, kita kena tentukan dulu pandangan dia. Ini adalah pandangan atas, ini hadapan, dan yang ini sisi. Lepas tu kita kena tentukan dia punya panjang base dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi 60. Dia punya tinggi dia 1. Yang dia punya dalam dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia punya kedalaman dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 60. Okey. Jadi kita dah tentukan dia punya ukuran dia. Kita buatlah segitiga bongkah tu. Bongkah tu. Biasalah kita dapatkan dulu sudut dia, garis yang tegak. Okey. Garis yang tegak kita kena dapatkan. Yang ni sudut 30, yang ni pun sudut 30. Lepas tu kita kena tengok betul-betul. Panjang yang sebelah kiri ni 60, kita tekan sini. Dan kita tekan sini 60. Lepas tu yang sebelah atas pula 50. Okey, dari sini kita naikkan dia pada 50. Kita tekan. Lepas tu yang sebelah kanan pula 60. Okey, dari sini kita tekan jadi 60. Dapatlah. Lepas tu kita naikkan dia. Garisan ni dapatlah bongkah macam ni. Itu step pertama. Step kedua, kita tengok dekat kawasan partition dia, pembahagian dia. Pembahagian dia yang first kita tengok dekat sini adalah yang ni yang sama 1, 2. Jadi kita buat ini pun sama, ini pun 20. 1, 2, 20. Okey. Jadi kita buat pembahagian ni 20 dengan 20. Dari sini kita upkan 20. Lepas tu yang sebelah sini pun sama 20. Yang sini pun sama 20. Jadi kita just tarikkan je lah, tunjukkan je lah garisan ni 20 sampai dia dapat macam ni. Lepas tu kita buatlah pula bahagian atas, pandangan atas. Pandangan atas ni kita tengok dia ada berapa? 1, 2, 30. Jadi dari sini kita ambil kita punya jangka lukis, kita tikkan sini 30. Dan sebelah sini pun berapa? 1, 2, 3, 30. Dan kita tikkan sini 30. Lepas tu kita jadikan dia segi 4. Kita buat garisan segi 4 lah. Lepas tu kita unjurkan ke bawah. Unjurkan ke bawah bagi ketiga-tiga bahagian ni lah. Dan kita dapati yang garisan yang ini dia bersentuhan dengan garisan yang kita dah buat tadi. Dekatnya bahagian yang partition kedua ni, dia akan bersambung. Lepas tu kita dah dapat. Kita buat garisan objek untuk bahagian sisi. Ni sisi tau. Okay, kita tengok bahagian sisi ni, kita tengok kat sini. Ni macam biasa lah, sebab kita dah dapat kan. Lepas tu kita nak dapatkan garisan yang ni, kita ambil jangka lukis, kita ukur sini 20. Dan dari sini kita yang bahagian terjangkau kat sini, kita tekan 20 kat sini. Okey, lepas tu kita cantumkan lah 20. Kita cantumkan jadi segi 3. Lepas tu bahagian sini pula. Bahagian hadapan ni, first thing kita kena buat untuk ni partition yang ni. Ni 10. Jadi kita ambil kembali, kita just naikkan 10. Lepas tu yang sini 20. Yang ni kita kena tarikkan 20. Tarik 20. Lepas tu naikkan garisan menegak ni 10. Kita naikkan 10. Lepas tu yang garisan yang melintang ni, bahagian atas ni 20. Jadi kita tarik sini 20. Dan kita tengok sini adalah dia bercantum kepada bucu terus. Okey, kita buat bucu terus. Kita cantumkan dekat bucu untuk garisan objek ni.
Okey. Nah, ini bagus. Macam yang sebelum ni kita detect apa? Kita detect dia. Kalau kita tengok kat sini, sini ada segitiga, sini pun ada segitiga, sini pun ada segitiga. So bermakna kawasan tu adalah kawasan segitiga condong. Dia kan kita dapat condong macam ni lah, condong. So kita tengok daripada pandangan atas, kita gariskan terus pandangan dia ni. Dapatlah macam ni. Okay. Lepas tu kita pergi dekat pandangan atas lagi. Kita fokuskan. Sebab kita dah dapat sini kan, kita tengok pada pandangan atas, dia just tarik je 3. Yang ni 3, kita tarik 3. Lepas tu sini 1. Kita just ikut je lah dia punya ni, segi 4 ni 1. Lepas tu yang ni berapa? 1, 2, 3. Sini 30. Tarik 30. Lepas tu kita cantumkan dengan yang sini lah. Dapat garisan objek dia. Lepas tu kita teruskan. Okey. Untuk yang bahagian ini ni, kita tengok sini. Sini ada free kan tadi sebab dia tak buat lagi pasal sini. Okey. Kita tengok kat sini berapa? Ini adalah 30. 30 pun kita dah buat kat sini. Lepas tu kita just tarikkan dia garisan ni. Lepas tu untuk pandangan sisi ni, kita tengok dekat sini. Pandangan sisi sini, ini sisi, dia ada segi 4. Jadi segi 4 ni kita buat dekat sini lah. Kita tarik naik 1. Garisan menogak ni kita naik 1. Lepas tu garisan yang melintang ni ada 30. Ni panjang ni 30. Jadi kita buat 30. Lepas tu kita fokuskan pula dekat bahagian hadapan. Pandangan hadapan ni adalah sini, hadapan. Kalau kita tengok kat sini, kita dah dapat sini ni, yang belah tadi ni. Kita dapat kat sini, sini 1. Ni 1. Tengok betul ukuran dia. Yang ni 3, 30. Ini pun 30. Lepas tu kita cantumkan lah, 30 ni kita tarik. Ini 20. Kita bawakan dia ke bawah jadi 20. Lepas tu yang bahagian bawah ni kita cantumkan 20. Cantumkan. Dapatlah untuk bahagian yang ni. Lepas tu kita buat bahagian atas. Bahagian atas ni kita tengok dia ada menyerong. Pandangan atas ni kita tengok. Mula-mula kita padam dulu. Padam, bagi tak biru. Bagi dulu habis ni. Okey. Kita tengok kat sini ya. Pandangan hadapan. Pandangan hadapan ni adalah sini segitiga. Jadi kita pastikan yang ni takkan kita nak tulis segi 4 pula kan. Jadi kita kena bagi 2. Jadikan dia segitiga. Macam ni lah. Segitiga. Lepas tu daripada pandangan atas. Pandangan atas ni kita tengok betul-betul Ni yang untuk side sini, segitiga. Untuk pandangan atas pula, kita tengok ke atas. Dia punya kedudukan segitiga dia kat mana? Dekat sini. Dia menyilang sini. Dari sini, menyilang sini. Dia menyilang. Dan yang terakhir, kita tarik. Dia menyilang. Ini dia menyilang macam ni, menyilang. Lepas tu yang dia ada pandangan sisi segitiga je ni. Jadi dekat atas ni dia akan jadi macam segitiga, nak kata piramid pun macam bukan piramid lah. Dia macam ni lah kedudukan dia. Sebab dia ketiga side ni dia segitiga. Sama macam bawah ni, dia akan jadi segitiga juga bahagian bawah. Jadi kena tengok betul lah dia punya kedudukan. Okey. Jadi setakat ni je lah kita punya sesi pembelajaran. Okey. Okey.
Jadi apa yang kita dapat hari ini adalah berkenaan dengan cara membuat isometrik yang melibatkan segi empat, longkah, lepas tu condong dan dia punya cantuman dia lah. Jadinya sebelum kita habiskan kelas, saya nak kamu semua buat latihan latihan yang nombor 8 dan nombor 12 dan hantar kepada saya sebelum pukul 5 petang ni lah. Okey, kena ingat tau, sebelum ni yang kerja yang saya bagi tu, kalau kamu tak hantar, jadi markah penilaian kamu tak ada dan markah untuk untuk JKT tingkatan 4 akan teruk lah kalau markah carry mark tak cukup disebabkan kamu tak hantar benda-benda tu. Jadi harapnya kamu boleh hantar lah. Kalau yang sebelum ni tak pernah hantar ke ataupun lambat hantar ke, jadi pastikan kena hantar sebab markah-markah tu semua ada dan penting. Ya. Okay, rasanya itu saja kelas pada hari ini. Dan sebelum saya habiskan kelas, saya nak you all semua buka kamera dan saya nak ambil gambar sebagai bukti lah kehadiran. Boleh tak? Buka kamera. Ini muka. Cikgu Rafi'ah je tak boleh. Ya? Cikgu Rafi'ah je tak boleh buka kamera. Oh, tak. Pelajar kena buka. Pelajar. Maksud saya belajar lah, pelajar kena buka. Ini muka sebab nak ambil kehadiran ni. Rui Hong. Mana muka? Tunjuk rambut Tunjuk rambut tak boleh sebab ni nak kena tunjuk dekat saya punya ni penyilia nanti. Tak apa, tak mandi pun tak apa. Yang penting nampak muka. Handsome kan semua. Okay. Okay, standby semua. Nak ambil gambar ni. Senyum. Tak ada gambar kipas dia ni. Aduh mah. Okay, tak apa. Muka. Jelly, muka. Mana muka? Handsome. Takkan tak tunjuk. Okay, standby Ni Daniel T. Mana muka? Okay. Standby Senyum 3, 2, 1. Okey. Terima kasih. Okey. Sekian terima kasih kelas saya pada hari ini. Okey. Okey. Good luck tau untuk ujian nanti. Ujian nanti. Okey, thank you cikgu. Okey. Ujian nanti akan masuk bab 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Bab yang 7 dengan 8 saya tak masukkan. Okay, sahaja kelas saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Salam.